Hai, selamat kembali ke YouTube Pibon Channel. Surat dari Damansara. Anakku, jika kita memberi sejumlah wang kepada seseorang, wang itu habis juga akhirnya. Tetapi apabila kita memberikan cara-cara mencari wang, dia dapat hidup senang seumur hidupnya. Umur ayah sudah tua, entah esok ataupun lusa, Allah akan memanggil ayah meninggalkan kamu semua. Jika ayah pergi, hati ayah sudah tenang selepas menyempurnakan tugas ayah di dunia ini. Ayah tidak memberikan kamu wang buat hidup kerana ayah percaya kamu bukan jenis orang yang suka mengharap bantuan orang lain. Untuk itu, sebagai anak angkat ayah, ayah berikan kamu cara-cara mencari wang supaya kamu hidup mewah dan disegani. Semua rahsia-rahsia bagi hidup mewah itu ada ayah sertakan bersama surat ini. Ayah berikan kamu satu tugas yang berat. Susun kembali tulisan ayah ini, jadikan dalam bentuk apa pun asalkan dapat dibaca oleh seramai mungkin pembaca. Apabila sudah siap, pertama sekali, kamu perlu mengamalkan sendiri rahsia-rahsia itu bagi panduan hidup kamu supaya kamu dapat hidup mewah. Tanamkan semua rahsia itu dalam fikiran dan hati kamu, sehingga tidak mungkin ia hilang daripada fikiran dan hati kamu. Jadikan ia sebagai cara hidup kamu. Ayah serahkan tugas ini kepada kamu kerana anak-anak ayah yang lain terlalu sibuk dengan hal mereka. Anakku, ayah pernah hidup dalam dua zaman. Zaman penuh penderitaan dan zaman penuh kemewahan. Kaya itu lebih baik. Kita dapat pergi ke mana sahaja yang kita mahu. Kita boleh dapat apa sahaja yang orang lain hanya boleh mimpikan. Kita mempunyai kuasa dan nilai diri kita semakin tinggi. Sudah tentu kita dihormati kerana kita mempunyai wang yang banyak. Semasa ayah hidup miskin, hidup ayah benar-benar melarat dan setiap hari penuh dengan penderitaan. Makan tidak pernah kenyang. Tidur tidak menentu tempatnya, kadangkala di masjid, kadangkala di kaki lima kedai, kadangkala di tepi pagar rumah orang. Kemana kita pergi, orang tidak suka kerana kita miskin. Bagi mendapat makanan, ayah melakukan apa sahaja kerja. Ayah pernah mengangkat barang-barang berat di pasar, semata-mata kerana tuntutan perut. Di pasar pun kerap ayah tidur, sehingga salah seorang peniaga di situ kenal ayah. Mungkin kerana kasihan ataupun mungkin kerana usaha ayah diberi kerja di gerainya. Bermula sebagai budak suruhan, sehingga diberi kepercayaan bagi menjaga gerai apabila beliau tidak ada. Ayah cepat belajar kerana hati ayah berkata, tidak mungkin selama-lamanya ayah menjadi orang suruhan. Ayah menanamkan cita-cita. Pekerjaan di gerai daging itu ayah anggap sebagai batu loncatan. Ayah kemudian mempelajari perniagaan daging. Dengan cepat ayah tahu selok-belok perniagaan gerai daging. Cara memotong daging, menimbang dan yang paling penting menarik dan menjaga hati pelanggan kerana perniagaan datang daripada pelanggan yang berpuas hati. Tidak cukup di situ, ayah terus mempelajari lebih lanjut berkenaan perniagaan daging, seperti bagaimana mendapat bekalan dan bagaimana mengurangkan risiko apabila daging yang dijual tidak habis. Bagaimana cara berhutang dengan pembekal dan pusingan modal juga ayah pelajari sedikit demi sedikit. Kerana kasihan juga, tauki ayah itu mengambil ayah menjadi anak angkatnya. Sekarang masalah kelaparan dan tempat tidur sudah diselesaikan. Seperti seorang anak, ayah sangat patuh kepada tauki ayah itu. Apabila dia marah, ayah diam sahaja dan berjanji tidak melakukan kesilapan lagi. Apabila ada yang tidak faham, ayah bertanya kerana ayah mahu benar-benar mahir dalam perniagaan daging yang menguntungkan itu. Sekali orang memberi kepercayaan kepada kita, jalan bagi kejayaan dan kemewahan berada cerah di hadapan kita. Untuk siapa sebenarnya penghinaan? Tentu untuk si miskin. Begitu hinanya hidup miskin. Tidak ada saudara mara yang datang menjenguk. Mereka malu mengaku kita sebagai saudara. Kerana itu apabila peluang membina masa depan datang kepada ayah tidak menoleh lagi ke belakang. Kepercayaan yang diberikan kepada ayah adalah satu peluang yang amat besar. Keinginan ayah bagi hidup senang semakin hari semakin meluap-luap. Ini kerana ayah sudah tidak mahu lagi hidup sebagai orang miskin yang penuh penderitaan. Keinginan yang kuat selalunya menghasilkan kejayaan. 3 tahun kemudian, apabila Tauki yang juga bapa angkat benar-benar yakin dengan kemahiran ayah menguruskan gerai dan wang, Tauki ayah itu membuka cawangan gerai daging di pasar yang baru dibuka. Syukur kepada Allah, rupanya ayah bukan lagi bekerja untuknya, tetapi bekerja bersamanya. Ayah diberi bahagian 50% daripada keuntungan jualan di gerai itu. Tidak putus-putus ayah mengucapkan syukur kepada Allah. Tauki ayah itu hanya tersenyum apabila ayah mengucapkan terima kasih yang tidak putus-putus. Kerjakan dengan sebaik-baiknya, itu cara kamu mengucapkan terima kasih. Bermula daripada gerai daging itulah, hidup ayah semakin hari semakin berubah. Masa depan ayah semakin jelas kelihatan.
Zaman kemiskinan dan kelaparan sudah semakin padam, digantikan zaman kemewahan yang bakal ayah peroleh. Gerai daging itu jugalah tempat ayah mencari pengalaman awal, lama sebelum ayah menguasai beberapa bidang perniagaan besar seperti sekarang ini. Bagi ayah, cara berniaga adalah sama, tidak kira kecil ataupun besar, yaitu membeli, menjual dan menguruskan wang. Semasa menjalankan perniagaan gerai daging itulah ayah menemui satu rahsia yang penting, ayah namakannya rahsia wang RM1. Kamu akan mempelajarinya di dalam buku yang ayah sertakan. Selepas daripada itu, ayah mula mengembangkan sayap. Modal sudah ada, pengalaman dan pengetahuan juga sudah ada. Jadi, ayah terus menceburkan diri sepenuhnya dalam perniagaan. Bukan hanya gerai daging sahaja, tetapi banyak perniagaan lain yang ayah jalankan bersama-sama pembantu ayah. Zaman berlalu, modal dan pengalaman yang ayah kumpul sejak muda, ayah gunakan bagi menjalankan perniagaan-perniagaan besar seperti yang kamu lihat. Apabila sudah senang, ramailah saudara yang datang. Saudara yang jauh mengaku saudara dekat. Saudara yang dekat mengaku lebih dekat lagi. Ayah tempat mereka mengadu, terutamanya perkara yang bersangkutan dengan wang. Mereka yang dulu menghina ayah, nampaknya tanpa malu-malu mengadu hal kepada ayah. Itulah salah satu kuasa dan keajaiban wang. Anakku, ayah sangat berharap, pada suatu hari nanti, kamu menikmati hidup seperti yang ayah alami. Semoga ramai, dan jika boleh biarlah semua orang hidup senang, kerana ayah tahu, bagaimana seksanya hidup sebagai orang miskin. Ayah juga yakin, suatu hari nanti kamu menjadi kaya, kerana selama kamu bekerja di sini dan semasa belajar, kamu sentiasa bersungguh-sungguh. Apabila kamu sudah hidup senang, jangan lupa, di luar sana masih ramai yang bernasib malang. Jika kamu mahu harta kamu berlipat kali ganda, jadilah orang yang pemurah. Rezeki Allah turunkan ke dunia ini bagi semua orang. Kamu mungkin diamanahkan bagi memegangnya. Janganlah kamu gunakan untuk diri sendiri. Utamakan anak-anak yatim. Nasib mereka malang. Berilah mereka ini sedikit kesenangan dengan harta kamu kerana mereka tidak berdaya bagi mencari sendiri. Mereka semua adalah amanah kamu. Kamu diamanahkan bagi memberi sedikit kesenangan kepada mereka. Percayalah, setiap sen yang kamu keluarkan bagi kebajikan dan derma kepada yang memerlukan dan menolong orang yang susah, Allah gantikan dengan banyaknya. Itu pengalaman ayah sendiri. Belum ada dalam sejarah orang yang papa kerana banyak bersedekah. Tetapi paling ramai orang yang jatuh miskin kerana kedekut, tamak dan tidak ada belas kasihan kepada anak yatim, orang yang susah dan memerlukan. Lagi satu, anakku, jangan sekali-kali kamu sombong dan angkuh apabila kamu sudah hidup senang. Berkelakuanlah seperti biasa, senyum selalu dan sentiasa merendah diri. Jangan bercakap besar dan jangan sekali-kali melampaui batas dalam apa jua perkara. Kerap terjadi orang yang senang kembali miskin kerana lupa daratan, angkuh, bercakap besar dan sombong. Akhirnya, anakku, jadilah yang terbaik dalam bidangmu. Hasilkan yang terbaik. Hiduplah seperti lampu yang menerangi seluruh kegelapan. Salam sayang daripada ayahmu. Surat ayah itu saya renung. Ingatan saya kembali kepada ayah yang terus-menerus menyinari hidup saya, sekalipun dia sudah tiada lagi di dunia ini. Bukan sahaja dia memberi kasih sayang sebagai bapa dan menyara pelajaran saya, bahkan meninggalkan harta yang berharga. Harta yang berupa panduan dan rahsia-rahsia bagi hidup mewah. Rahsia dari Damansara. Untuk saya, untuk anda dan untuk semua orang. Surat ayah saya lipat baik-baik dan berjanji menyimpannya dengan sebaik mungkin. Buku rampaian saya buka dan bermula daripada hari itu saya meneliti rahsia dari Damansara satu demi satu.